Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan Facebook saya, iaitu Encik Razali Alias, yang kali kedua melamar saya untuk datang ke sini. Dan di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis dan juga kepada tuan rumah serta saudara-saudari sekalian. Nama saya Murni binti Mazin, ibu kepada 6 orang anak, isteri kepada bekas pesara tentera iaitu UDM. Suami saya berbangsa Bidayuh, Dayak dari Syrian Sarawak, memeluk agama Islam sebagai seorang saudara baru atau mualaf. Suami saya sebelum memeluk Islam, nama dia Jinong, anak kepada Jerman atau Mr. Jim. Pengkalan udara pertama beliau berkhidmat adalah di Pengkalan Udara UDM Kuantan, Batu 10. Dan akhir perkhidmatan dia selama 22 tahun 9 bulan dalam UDM di Pengkalan Udara Kuching. Kami mempunyai 6 orang anak, 3 lelaki dan 3 perempuan. Untuk memendekkan cerita, saya ingin berkongsi dengan anda semua khasnya kepada wanita, khasnya kepada suri rumah yang hanya bergelar seorang isteri yang hanya berada di dapur. Saya minta maaf kepada mereka yang bekerja. Bukan tujuan saya menghina kaum-kaum hawa saya. Tapi hari ini datangnya saya ke sini adalah untuk berkongsi pengalaman di mana selama ini kita kaum perempuan dianggap sebagai seorang isteri kalau pada tentera hanya menunggu elang tiap-tiap bulan dari potongan gaji suami kita. Jadi saya sebagai seorang isteri kepada Faizal Jinong bin Abdullah berasa syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izin Allah Ta'ala telah menguji dan memberi satu pemberian ujian yang maha besar terhadap saya dan keluarga, khasnya kepada suami saya yang bergelar seorang mualaf. Begini, pada 23 hari bulan 12 tahun 2008, saya terus kepada kejadian penangkapan, penginayaan terhadap saya dan keluarga. Kerana saya tidak mahu panjangkan cerita pembukaan saya pada hari ini, saya ringkaskan terus. 23 hari bulan 12 tahun 2008, tepat pukul 2 petang, saya menerima mesej dari suami saya. Abang telah ditangkap dan dibawa ke Balai Polis One Stop Center. Untuk pengetahuan semua, pada masa itu suami saya sudah pun bersara dari TVM dan bergelar sebagai orang awam. Tapi kami masih lagi menetap di kuartus UDM Kompleks Perumahan Batu 10.5 Jalan Kuching Serian atas dasar kebajikan memohon kepada Pengkalan Udara Kuching, kepada Komander Pengkalan Lieutenant Colonel Suhaimi bin Abdul Kadir pada bulan 5 untuk tinggal terus sehingga hujung tahun 2012 atas dasar ihsan kerana anak sulung saya hendak mengambil SPM. Tetapi disebabkan saya dan suami telah menghidu satu kejadian salah laku yang boleh saya anggap sebagai rasuah yang besar melibatkan Kementerian Pertahanan, Keselamatan Dalam Negeri dan juga kepada pemimpin kita sendiri. Jadi persaraan suami saya telah dimainkan dan tidak diproses. Kalau saudara-saudari semua pernah menonton TV3 pada akhir tahun 2009 dan hingga 15 hari bulan Januari tahun 2010, anda semua akan dapat menyaksi berita buletin 1.5 hari di TV3 dan 8 malam yang menyiarkan kisah pendedahan Faizal Jinong bin Abdullah. Berita kami telah dieksploitasikan, dipusingkan oleh pihak TV3 di mana ceritanya telah diputarbelikkan daripada kenyataan kami yang sebenar.
Di situ dinyatakan suami saya tidak mau berpencen, tidak mau menjelaskan bil elektrik, tidak mau pergi ke dokumentasi akhir dan sebagainya. Saya kembali semula kepada kejadian penangkapan tadi. Tepat 2 petang, suami saya menghantar mesej beliau ditangkap di Batu Tujuh, Kota Sentosa, Kuching. Mengikut undang-undang pihak PDRM, jika beliau ditangkap di Batu Tujuh, Kota Sentosa, beliau seharusnya dibawa pergi ke Balai Polis Kota Semarahan. Tetapi dalam kejadian ini, suami saya telah dibawa ke Balai Polis One Stop Center. Jika dibawa ke Balai Polis One Stop Center, itu adalah kawasan Batu 10. Yang ini laporan mesti dibuat di Balai Polis Batu 10. Saya sebagai isteri yang berada di rumah pada masa itu, menerima mesej dari suami saya, terus bertindak dengan segera menghubungi peguam-peguam yang sebelum ini pernah saya hubungi, termasuk Datuk Hajar Maznah, yakni peguam kepada Timbalan Menteri Sains dan Inovasi Malaysia kita yang sekarang dapat pangkat Datuk selepas kes ini, yakni YB Datuk Fazilah Yusof, Ketua Barisan Nasional Sarawak. Jadi setelah saya menghubungi peguam tersebut, beliau mengarahkan saya supaya menghubungi pihak pegawai yang menangkap suami saya untuk mengetahui status penangkapan tersebut. Sayangnya, saya tidak diberi kerjasama, sebaliknya mencabar saya. Jika puan tidak berasa puas hati suami puan ditahan, sila keluar dari kuartus untuk membuat laporan polis. Jadi, saya telah menghubungi seseorang yang saya rahsiakan namanya buat masa ini atas segi keselamatan saya dan keluarga. Beliau menyarankan saya supaya mengolah keadaan ini dengan sebaiknya. Lalu saya menghubungi pihak keselamatan tentera memaklumkan bahawa suami saya Faizal Jinong telah ditangkap. Dan Tuan Sobri memaklumkan kepada saya, Puan Murni, suami puan sekarang adalah bergelar bekas tentera. Dia bukan lagi seorang anggota tentera. Penangkapan beliau adalah tidak sah jika dilakukan oleh tentera dan polis. Untuk pengetahuan saudara dan saudari sekalian, polis yang menangkap suami saya adalah Inspektor Muhammad Saiful bin Muhammad Mustafa dari Balai Polis One Stop Center. Baru 5 bulan bertukar dari Semenanjung ke One Stop Center Kuching, Sarawak. Dan pada hari yang sama juga, selepas suami saya ditangkap, dia terus dimasukkan ke dalam lokap tanpa diambil keterangan, tanpa dimaklumkan kenapa beliau ditangkap. Beliau dilucut segala pakaiannya, hanya tinggal seluar pendek dan terus dimasuk ke dalam lokap. Pada hari yang sama, jam 6 petang, seluruh kuartus Batu 10.5 Jalan Kuching Serian dikepung oleh anggota-anggota TDM yang dikenali sebagai unit probos, siap dengan pakaian seragam, juga senjata M16 keliling kuartus. Di situ terdapat kenderaan tentera, yakni kita panggil 3 tan lah dalam tentera, ini lori, ambulan dari unit resat, anggota-anggota TDM yang tidak berpakaian seragam mengepung sekeliling kuartus, dan juga sebuah pesawat tentera udara mengawasi di ruang udara, seolah-olah sedang menjenayah di dalam kuartus Batu 10.5. Tentu saudara dan saudari bertanya, siapakah gerangan yang dikepung di kuartus itu? Untuk pengetahuan saudara-saudari sekalian, orang yang dimasukkan yang dikepung itu adalah saya. Saya isteri kepada Faizal Jinong bin Abdullah, ibu kepada 6 orang, dikepung begitu seolah-olah seorang penjenayah. Hari ini saya berasa bangga apabila saya kenang semula betapa hebatnya saya sehingga dikepung begitu. Botak cing pun tak dikepung macam tu.
Tentu saudara-saudari yang tidak merasa pengalaman ini akan berkata, perempuan ni psycho kah? Betul kah cerita dia? Pada jam 6 petang tu, saya menghubungi Tauke Cina, tempat anak saya bekerja selepas dia mengambil SPM. Anak saya laki-laki. Dia bekerja di restoran Cina. Tiap-tiap petang beliau akan membawa pulang lebihan makanan untuk dimakan oleh kami sekeluarga. Jawab Tauke Cina tu, Pami, you jangan ambil itu makan lebihan. Orang Islam tak baik itu macam. You ambil itu, makcik sudah masaknya siap. You tapau kasih mak you semua bapak makan. Di sana, Tauke Cina, tukang masak orang Melayu. Jangan salah sangka pula. Saat ni kata anak saya pergi buat kerja rebau pendek ke apa sah. Itulah saya cakap. Jadi, kembali semula ke seksi penangkapan tadi. Saya menghubungi Tauke Cina tu. Tauke, you tolong bawa Fahmi balik. Saya mau minta tolong you bawa saya ke Balai Polis Batu 10. Mau buat laporan polis. Mau pergi tengok dia punya bapak dalam lokap. Apa pasal tuan? Saya pun tak tahu mau cakap sama you. You pun mesti tak faham punya. You tolong saya tu macam sudah. Dia kata okey. Jadi dia pun datang bawa anak saya terus ke rumah saya. Rumah saya di situ ialah F402. Untuk pengetahuan saudara-saudari sekalian lagi, sejak 10 hari bulan 6 tahun 2008 sehingga seksi penangkapan itu, kehidupan kami di dalam kuartus lain dari yang lain. Paling istimewa dilayan. 22 tahun 9 bulan suami saya berkhidmat dalam TUDM sebagai pertahanan udara. Layanan istimewa kami 8 beranak terima. Di mana? Semua rumah ada elektrik, rumah kami tak ada elektrik. Layanan paling istimewa. Saya hubung Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak untuk membantu saya. Jawab dia, kalau puan keluar ke jalan, buat rumah tepi jalan, kita orang tolong. Tapi puan ada dalam kuartus tentera, puan minta dekat bakat pasal tentera ada. Saya hubung Baitul Mal, pasal apa? Suami saya seorang mualaf. Semenjak suami saya memeluk agama Islam, saya minta maaf saya ghostan sedikit lah. Semenjak suami saya memeluk agama Islam, berkahwin dengan saya, tiap-tiap hari raya ni, Tok Bilal dalam tentera udara ni akan banci mu'alaf ni. Ambil nama, pasal apa? Nak pergi ambil duit daripada Baitul Mal, nak bagi. Jadi suami saya akan terima duit tu dan dia akan pulang ke semula tiap-tiap tahun. Saya kata kat dia, abang pasal apa? Tak ambil tu duit raya untuk kita. Dia kata dia masuk Islam bukan kerana duit. Dia masuk Islam bukan dibeli. Jadi kembalikan kepada Baitul Mal. Jadi pada kejadian bergelak itu tahun 2008, ni lah masa saya minta. Jadi saya minta lah kepada Baitul Mal. Baitul Mal kata minta maaf puan. Kami Baitul Mal dan Perkim tak sedia bantuan tersebut kepada mualaf sebab dia dah masuk Islam lama orang. Kami bagi dekat orang yang sakit. Saya kata saya sakit lah. Sebab saya menanti pembedahan pada 15 hari bulan 1 2009 di Hospital Umum Kuching kerana dalaman badan saya mengalami kesakitan dan perlu pembedahan hasil daripada serangan TUDM pada 18 hari bulan 9 tahun 2008 bulan puasa. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dengar betul-betul saya suka cerita sini, saya bagi sebab dia untuk kepahaman semua. Jadi pada 18 hari bulan 9 tahun 2008 kali pertama TUDM menyerang saya dan anak-anak, masa tu suami saya tidak ada di rumah. Bulan puasa. Sebab apa? Anak saya bagi tahu kat saya, Mama, rumah orang ada karen, pakcik tu baru balik. Kita pergi minta karen kat dia, boleh tak? Suruh saya kata hampirlah minta. Anak saya naik, anggota tersebut menyerang anak saya. Dia panggil pegawai TUDM, bawa kayu nak hantam saya dengan kamera siap. Tapi depan rakam apa saya tak tahu. Bila saya jatuh tersepuk sebab saya ada brokening asma, saya paralyzed sebelah ni, lumpuh separuh badan, dibiak macam tu saja. Ditinggal macam tu saja, belah pergi. Jadi anak saya lah memohon bantuan tentera darat untuk mengambil saya ke Hospital Kuching dan sampai di Hospital Kuching, doktor menyatakan saya
Nasib baik Puan cepat sampai. Kalau tidak, Puan akan lumpuh seumur hidup kerana oksigen di dalam badan Puan sudah tidak ada. Sebab tu badan saya tidak rasa langsung. Rasa walaupun doktor cucuk-cucuk dengan jarum tu. Jadi 5 hari saya dalam hospital. Suami saya pada 18 hari bulan September 2008 telah membuat laporan polis. Ni tebal laporan polis ni. Kalau Karpasing dia buat 20 hari saya lebih. 20 laporan polis. Saya tak tahu lah saya nak buat apa laporan polis ni. Nak kena minum air lah. Lepas tu, laporan tu dibuat sepatutnya tuan-tuan dan perempuan. Apabila satu kejadian kita membuat laporan polis, berlaku kemalangan, pihak polis wajib datang ke tempat kejadian dan bertemu ramah dengan mangsa. Tetapi pada nasib saya tidak datang, sehingga mangsa saya ni keluar daripada hospital, balik rumah telefon Inspektor Ruby. Dia ni lelaki, bukan perempuan, jangan salah sangka. Nama dia Inspektor Ruby. Kita ada di belakang Inspektor Aliza. Ini Inspektor Ruby. Saya telefon, tuan, saya murni kes 18, tuan tak tengok saya ke? Saya punya kerja, saya tahulah, you duduk diam-diam. Saya kata ke dia, tuan, mengikut undang-undang polis, bila satu laporan dibuat untuk disiasat, puan harus datang siasat. Dia kata, you duduk diam-diam, saya punya kerja, saya tahu. Saya kata, sekarang saya nak buat laporan terhadap tuan kerana tuan lalai menjalankan tanggungjawab. Dia kata, silakan. Jadi saya suruh suami saya, dukung saya sebab saya masih lemah separuh badan, pergi ke Balai Polis Batu 10, panjat tangga, buat laporan, dan laporan polis pada malam itulah dibawa ke One Stop Center, dan di situ keterangan saya dan anak saya diambil oleh seorang inspektor yang dikenali sebagai Inspektor Muhammad Nasrul Ismail dari Kedah. Untuk pengetahuan semua, laporan pada malam itulah setiap apa yang saya cakap dicatat dan ditandatangan. Saya tanya dekat inspektor itu, tuan-tuan, kenapa saya kena tanda tangan? Saya minta maaf tuan-tuan dan perempuan, ini saya cerita pengalaman saya. Kita ada mulut, kita rakyat yang hidup dalam negara yang demokrasi, kita kena tanya, jangan tak tanya. Dia tak jawab, kita bantai dia, tak salah. Bukan nak salah, tak salah. Kalau dia marah, kata kat dia, ini hak saya sebagai rakyat Malaysia. Cakap kat dia, negara kita demokrasi ya? Kalau dia tak boleh jawab, kalau dia boleh jawab, kita jangan jawab. Dia tak boleh jawab, kita buat laporan. Tak salah. Jadi, saya pun dimaklumkan bahawa laporan saya pada malam itulah baru diambil keterangan. Jadi selama ni, tiap-tiap hari bila TDM buat kat suami saya, buat kat saya, buat kat anak saya bulan puasa, pukul balon anak saya semua tu, bila saya buat laporan polis, pergi ke One Stop Center, ambil keterangan daripada pagi sampai ke malam besok, cakap angkat tangan. Biasalah orang Penang kalau cakap tangan tak naik, mana boleh. Jadi saya naik tangan. Jadi inspektor tu marah saya, awak you ingat you action je, you perempuan tentera, you cakap angkat-angkat tangan. Saya kata saya angkat tangan bukan nak lawan tuan. Saya memang suka angkat tangan. Itu biasa, salah katakan saya nak cakap macam ni. Mereka pada 10 tangan juga kan, orang juga. Jadi apabila saya ada pengalaman macam ni, saya ingin berkongsi dengan kaum-kaum ibu. Kaum-kaum bapak, mereka memang dasar ada, mereka boleh lawan. Kita kaum ibu jangan ke belakang. Jangan takut. Jangan guna perkataan takut. Allah pun tak suka umat dia takut kerana benar. Janji kerana benar. Kalau kita takut kerana salah, itu tak apa. Jadi saudara-saudara sekalian, apabila kenyataan itu diambil dan dibuat, barulah kenyataan itu dibawa ke mahkamah untuk dibuat kata bicara. Jadi kejadian ni bawa saya ke mahkamah dan magistrate membuat pemeriksaan. Masuk pemeriksaan bukanlah periksa badan saya. Kita bercakap, pihak hakim ni akan meneliti apa yang kita cakap yang hendak memukul saya pada 5 hari bulan 11 2008. Okey, saya tutup bab ni dulu, pasal lagi dia akan bangun balik bab ni. Saya kembalikan semula semasa penangkapan tadi. Okey. Tokil semua tu datang ke rumah, ambil saya dengan anak, keluar kuartus.
Semasa kami hendak melepasi pintu keluar masuk kuartus, kami telah ditahan oleh anggota tentera menghunus senjata api macam ni, buka pintu kereta, rampas kunci kereta, diarahkan Cina tu keluar angkat tangan macam ni. Apalah salah mak Allah tu. Dia pun orang awam, dia keluar angkat tangan lah macam tu. Saya tengok dia angkat tangan keluar, dia orang heret dia pergi ke depan. Lepas tu saya nampak kereta polis masuk, seorang anggota polis pakai baju uniform, saya tahu dia inspektor. Dia datang terus ke kenderaan saya, dia ketuk pintu, dia kata, "Puan, sila bagi kerjasama, jangan melawan, keluar dari kenderaan jika hendak selamat." Sedap perkataan tu, memang saya hafal. Dia atuk elok gitu, pasal dia orang Kedah. Jadi saya kata dekat dia, saya tak mau cerita apa yang saya kata, saya guna perkataan bahasa Malaysia yang elok, tapi memang saya maki dia. Saya nak sebut bahasa Melayu. Lebih kurang macam ni lah saya kata dia. Hang ni bodoh. Hang ni bodoh, nama aja polis. Askar guna hang. Hang tengok hang jadi macam lembu. Kalau hang nak makan rasuah, bukan ni cara dia. Hang belum terlambat lagi. Lepas tu dia ketuk lagi pintu cermin. "Puan, suami puan ada di dalam lokap dalam kuasa tangan saya." Hebat dia. Bukan saya rasa megah, tapi dia tersilap orang. Dia tersilap orang. Saya bersyukur kepada Allah kerana ini dia bagi satu cubaan. Orang kata ujian lah, pemeriksaan terhadap saya. Saya sedang menjalani ujian tu. Dia kata, "Suami puan dalam lokap, dalam tahanan saya, dalam tangan saya. Puan tahu kan apa akibat dia?" Saya kata, "Aku tak kisahlah. Hang buat apa pun." Dia kata, "Puan, saya cakap lagi sekali." Lepas tu saya pun ingat, suami saya sedang dalam tekanan. Nanti kalau jadi apa-apa kat dia, orang pukul balun ke, habis saya hidup seorang lah. Siapa nak bela nama orang tu? Takkan nak main minta kat ustaz semua kot, terima kan? Jadi dia kata, "Oh, beranak pandai bela, tak pandai pula." Tapi saya tak kata, ustaz sini kata. Orang lain lah kata. Okey. Jadi, saya kata kat dia, saya setuju keluar. Semasa saya kata saya setuju keluar, anggota tentera yang mengheret tokek Cina tu datang tadi, bawa semula tokek Cina tu berjumpa saya dan tokek Cina tu angkat tangan begini. Kalau hari ini saya cerita tuan-tuan dan perempuan kata kenapa tokek Cina tu angkat tangan macam ni, dia diarahkan berbuat demikian seolah-olah menunjukkan bahawa di dalam beg saya ada sepucuk senjata api. Yang ini baru saya dapat maklumat daripada spy saya. 4 tahun baru saya dapat kenapa polis tangkap saya dengan suami. Pasal apa? Pasal saya ada pistol. Saya pistol pun tak pernah pegang. Jangan bahasa rusah, tak baik. Saya tak pernah pegang pistol. Saya lesen senjata api pun tak ada. Dia orang sanggup buat kenyataan yang saya menghunus senjata api. Mungkin saya buat tangan macam ni kot, dah ingat saya buat senjata api ya. Cik Abby mungkin faham. Memang selalu polis dia tangan macam tu, dia tembak orang lah. Lepas tu, ini saya tinggal yang kemudian sebab saya baru tahu saya kejadian ni, kenapa saya ditangkap. Baru saja tahu daripada pihak peguam negara kita. Ni tak guna betul-betul ni, peguam ni. Ada kertas ada tadi saya baca. Jadi saya baru dapat maklumat yang terkini kenapa saya ditangkap. Rupanya macam tu. Jadi selepas Cina tu datang kepada saya, dia kata kat saya minta maaf puan, saya boleh tolong puan setakat ini saja, saya kena keluar sebab saya orang awam. Saya tunduk depan dia, saya sentuh tar ni, saya panggung balik, saya kata kat dia, "Kamu sia lu. Terima kasih sama you. Walaupun you seorang Cina, mereka tu bangsat semua Melayu. Minta maaf lah nak. Saya bukan ini orang. Tapi aku tu saya geram je pasal. Semua yang berkepung tu Melayu. Melayu. Bukan Melayu semua. Melayu, kita tak boleh letak apa agama dia orang. Sebab Melayu adalah bangsa. Islam adalah agama untuk semua. Jadi, bila saya kata kat dia macam tu, satu hari saya akan cari you. Dia kata, okey. Dia buat macam ni, bermakna hubung dia dengan telefon. Saya memang pernah menghubungi dia. InsyaAllah pada satu hari nanti,
Seandainya kes ini berjaya dibawa ke muka pengadilan, itulah saksi-saksinya akan berbaris di belakang saya untuk menjadi saksi nanti. Dan selepas itu dia pergi, saya melihat anak lelaki saya diheret keluar dari kenderaan Cina tu, jatuh atas jalan raya, diseret oleh anggota UDM yang bernama Sarjan Rizan bin Kok K. Nama sempoi. Dia Kok betul K. Dia heret anak saya. Saya tengok. Saya nak selamat anak saya. Inspektor Saiful pegang saya. Saya tengok anak saya. Tentu tuan-tuan dan perempuan kata apa? Mak dia tak pergi selamat anak dia. Sebab saya ada 5 lagi anak di rumah. Suami saya dalam lokap. Saya di situ. Bayangkan keadaan saya. Masa tu anak laki-laki saya cerita lah ni. Saya tengok mama, orang kata. Kami tengok mama macam orang gila, orang kata. Dengan menyabik, dia kata. Pelik, dia kata. Tapi itulah keadaan saya. Saya tengok anak saya kena tarik. Saya sumpah semua yang ada. Habis semua saya kerak. Kataan. Dan saya ingatkan dia orang. Jangan ingat aku takkan balik semula ke kem Batu 10.5 Kuching Serian untuk cari apa semua. Sebab dunia ni bukan luas, bukan 4 segi. Allah Ta'ala bagi kat kita dunia bulat. Kita tak boleh sembunyi. Pusing nakut mana tu orang jumpa. Sebab tu dia lepas tu bulat. Kalau 4 segi kita boleh menyorok. Macam dacing duduk macam tu kan, dia boleh menyorok. Dia lalu kot tiang tu, dia keluar kot tiang ni. Dia boleh menyorok. Tapi kalau bulat tak boleh menyorok. Sebab segalanya sempurna. Dia dah bagi kat kita dah sempurna. Guna akal fikiran. Kenapa Allah Ta'ala bagi kita akal? Kenapa ayat Iqra diturunkan? Dia suruh baca. Jadi sebab tu saya kata, sebagai seorang suri rumah, kita kena baca. Biarpun suami kita kata, apa mahal tu, baca je hati kan? Biarpun kita buka TV atau kita baca di mana-mana buku mengenai undang-undang, itu hak kita. Hak kita, tuan-tuan dan perempuan. Jadi, selepas ditangkap, saya dibawa semula ke rumah saya untuk mengambil kelima-lima anak saya. Alasan Inspektor Saiful, dia kata, Puan, jika tidak pulang mengambil anak-anak Puan, 2 anak gadis Puan akan dirogol beramai-ramai oleh anggota tentera. Itu dia buat saya psycho. Suami dalam lokap dia nak hentam. Dia kata tentera nak rogol anak saya pula. Jadi di situ saya berperang. Pendek cerita, kami semua ditangkap, sehelai sepinggang, dibawa ke Balai Polis One Stop Center, bukan untuk mengambil keterangan, malah diletak di dalam sebuah bilik, disiksa di dalam Balai Polis. Dipaksa oleh Inspektor Saiful ni untuk mengikut arahan pegawai tentera dari Mindef, menerima arahan untuk keluar dari Sarawak pada malam itu bersama dengan mereka menuju ke Subang. Dia akan bagi duit yang banyak untuk saya bela anak-anak saya. Besok dia akan terbang suami saya. Orang lain dia boleh tipu saya, jangan dia tipu. Saya kata, tidak ada Faizal Jinong, maka tidak ada Murni. Jadi Inspektor Saiful kata, dia bagi 10 minit untuk saya. Saya kata, hang bagilah setahun pun, aku tetap dengan suami aku. Jadi dia kata, jom ikut dia. Saya ingat dia akan bawa saya dengan anak-anak balik ke kuartus, tapi tidak. Dia bawa saya dengan anak-anak ke kuartus Polis Tabuan Jaya, dikurung sebagai tebusan di rumah dia sehari semalam. Dia keluar mengambil imbuhan dari pegawai tentera dan membawa pulang dokumen pemberhentian suami saya untuk menjadi tebusan pula. Saya tinggal cerita ni sebab apa? Masa terlalu singkat untuk saya. Kalau nak cerita panjang pasal dah 4 tahun dah. Lain kali datang pula seorang belakang kata, kas untuk saya. Dah janji, Cik Razali kata, kas untuk saya, kas untuk kita kaum itu. Sebab apa? Saya ingin berkongsi pengalaman supaya kita jangan takut. Kerana kalau tidak kerana izin Allah,
saya dengan anak-anak tidak hidup sampai sekarang kerana 24 hari bulan 12 2008 setelah kami semua dikeluarkan dari pengkalan negara Kuching sampai ke LKLA, satu rancangan bunuh terhadap kami sekeluarga telah diatur dengan sempurna, tuan-tuan dan puan-puan. Di sini saya ingin bertanya, apabila wartawan TV3 saya panggil, Kementerian Pertahanan akan jawab apa? Faizal Jino telah disempurnakan, iaitu pension dia dapat dah, semua dapat dah, kalau kotak dia. Mycard suami saya yang berusaha dapatkan semula. Dan pihak JPN Putrajaya pun nak menantang dengan saya, dia pembohong kuat. Dia kata seminggu baru sampai ke pengenalan. Dalam masa berapa jam saya fax surat ke dia, besok tengah hari pukul 3 petang, Putrajaya terhege-hege bawa ke pengenalan suami saya nak serah-serah. Tak mau bersubahat dengan pihak Kementerian Pertahanan dalam kes penganiayaan Pesara Faizal Jino bin Abdullah. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak percaya, tuan-tuan dan perempuan pergilah ke mana-mana penggala udara Kuching ataupun penggala udara mana-mana di sini, tanya. Boleh tanya tak kes Pesara Faizal Jino bin Abdullah. Mampu je mereka nak cakap apa. Mereka tahu, saya nak dapat pension lah, saya lah. Motor besar, kedai ada, semua ada. Tapi pernahkah dia orang jawab, kenapa jika Faizal Jino bersalah, kenapa anak dan isteri dia diseret sama? Dan kenapa hanya Inspektor Saiful bin Muhammad Mustafa nombor baju I18794 yang sekarang bersembunyi di lawak dah tukar ke betul nak berlari situ lah. Dia takkan balik ke Semenanjung. Malah dia telah memberi akaun nombor untuk saya untuk dot. Dan saya sehingga sekarang terpaksa mengalami, jadi malah tuan-tuan untuk perempuan, tuan-tuan yang mendengar, saya terpaksa memakai benda yang tuan-tuan pakai sebulan sekali, saya kena pakai hari-hari untuk menjalani kehidupan saya sebagai seorang isteri. Selagi saya tidak menjalani pemedahan yang telah diatur, yang telah disempurnakan oleh pihak Hospital Kuching pada 15 bulan 1 2009. Jika pemedahan itu tidak dilakukan kepada saya, maka saya akan menanggung keadaan itu, hasil daripada serangan dia orang sehingga bila-bila. Dan keadaan saya beramat kritikal sekarang. Kalau saya nak memulakan semula pemeriksaan ke atas saya, kosnya tinggi. Siapa nak bayar? Sebab apa? Kad bekas tentera suami saya sehingga hari ini Kementerian Pertahanan masih membuat tebusan. Kenapa dia tak bagi benda tu? Benda tu untuk suami saya, memudahkan pergerakan suami saya, tapi dia tidak bagi sampai sekarang. Jadi untuk saya mengundur diri, saya tunjuk sini sedikit saja gambar Inspektor. Saya dah ambil berapa? Saya buat laporan polis ke atas Inspektor Saiful di APD Jawi Hibur Beramperai Selatan Pulau Pinang. Jawab polis tu, puan, ejaan tak betul, kita orang tak terima. Takut salah. Saya berusaha sendiri untuk dapatkan nama penuh ejaan Inspektor Saiful bin Muhammad Mustafa. Dia kata, puan, nama tak ada, tak boleh. Saya usaha sampai dapat. Itulah awang kata pengalaman saya dapat nama dia, hasil daripada kecerdikan saya dapat nama baju dia. Saya pergi report, dia kata pula, takut nama sama, nombor sama, kepala otak dia. Dia kata gambar tak ada. Saya dapat gambar dia sekarang, ni gambar dia. Ini gambar dia. Ni gambar dia. Nampak saya boleh print gambar dia. Saya cabar Ketua Polis Negara. Kita orang hantar kepada Ketua Polis Negara, tidak ada jawapan. Kita orang hantar kepada Hukum Negara dan dia jawab apa? Ini saya tumpah masa 5 minit sikit je lagi ya. Okay. Saya hantar dengan suami surat, dia kata tadi, awak perempuan ni asyik dia, suami dia tak ada peranan lah. Suami saya, dia kata, abang minta maaf sebab abang bukan Melayu, orang tak layan abang. Boleh buat je, abang cakap je. Abang boleh, jadi saya lah karang, dia cakap saya karang. Jadi kita orang hantar kepada Peguam Negara Gani Patail lah. Dia setai bukan 3 otai. Hantar ke dia. Semua dia jawab. Dot. Dia jawab apa? Kejadian laporan PM 00386 PM 00387 tidak berasas.
Kalau ada polis menghukum, mendera, itu adalah sah. Ada yang sebab sudah saya cakap mulut. Itu yang saya seronok sekarang ni. Sebab apa? Allah Ta'ala sedang membuka jalan kepada saya. Dengan ada hitam putih ni lah. Bukan kata, bila ada hitam putih tu, orang tu berani tak? Saya berani dari hari tu ni. Dari 23 lagi saya berani sampai hari ni. Ini kali kedua orang PR bagi saya kebenaran. Terima kasih. Bukan saya tak minta kepada dia orang, saya minta dia orang jawab apa? Lah ni Malaysia, UMNO tak kuat lah, dengar tak? Kawan saya, orang kata Wabi lah dia dah. Datuk Haji Mahmud Zakaria. Adun Sungai Aceh ni bersebar. Dia kata sini sekarang ni tak kuat dah, PR yang kuat lah ni. Hampir minta bantuan kat dia. Bila kita pergi minta bantuan, ustaz saya Wabi Haji Muqtar Syafi'i itu ustaz saya. Dia yang melatih saya dari kecil, mantap saya soal berpidato sebabkan sekarang saya ini balak budi dia. Bukan kerana dia ajak saya dah. Kerana kebenaran. Kerana kesombongan daripada pihak dia orang yang mengatakan dia orang tak ada kuasa. Sekarang bila saya beralih ke tempat ni, dah dia orang marah saya pula. Itu komunis. Sekarang saya sewa belakang pejabat UMNO ni pun tempat. Kalau nak pergi rumah saya tu. Bukanlah macam rumah sewa. Belakang pejabat UMNO. Dia orang kata saya satu keluarga komunis. Kenapa pun dia tak panggil berjalan? Kemarin surat abang dia bercerai. Anak pergi saya nak abang bercerai. Sebab saya sokong komunis dia tak panggil. Saya makan sendiri. Di kedai saya tak ada nak buat. Tapi bila kenduri dia pun tak panggil. Pasal apa? Saya fahaman komunis. Saya jawab kat perempuan tu. Setahu aku, orang yang jadi komunis saja yang tahu orang komunis. Betul atau betul tuan-tuan dan perempuan? Itu saja jawapan dia. Jangan panjang kat dia orang yang susah. Dia orang tak faham. Pasal dia orang dua saja kaki dia orang tu kait. Malapan ni tair dia orang tu. Dia orang tak faham. Kalau kita satu. Lepas tu satu lagi roket. Lepas kali kita naik ke atas. Ya lah. Kita bermufakat. Lepas tu menuju kejayaan. Disayang. Yang macam bulan lagi sebelah tu dia kata tak sempurna, bukan tak sempurna. Yang itu untuk kita. Bila bulan, yang itu bukan macam ni, menunjuklah kejayaan. Tetapi dengan syarat kesungguhan. Kalau kita nak menuju kejayaan tapi tidak ada kesungguhan, tidak ada tindakan, hanya bercakap kosong, maka sia-sia. Itu saja. Jadi, hukum negara jawab macam itu. Suami saya dengan saya hantar lagi sekali. Dan dia hantar 4 salinan surat. Tidak ke mana-mana, hanya kepada kami. Di sinilah dia kata, penangkapan pada 23 hari bulan 12 2008 dibuat ke atas Faizal Jinon bin Abdullah adalah kerana di dalam beg galasnya berbunyi klik-klik-klik seperti senjata api. Jadi, pihak polis telah bermufakat meletakkan Seksyen 506 iaitu akta senjata api dan membuat penahanan terhadap suami saya kerana senjata api tersebut. Sedangkan benda itu tidak ada. Jadi, saya berstop setakat ini dengan kata-kata saya mohon maaf seandainya terkasar bahasa, seandainya tercuri masa penceramah-penceramah yang datang. Lain kali kita jumpa lagi. Doakan saya, keselamatan saya, keluarga saya, dan Allah akan memudahkan segala gerak diri kita. Bukan untuk saya sekeluarga, tetapi untuk kita semua. Perjuangan ini bukan untuk saya sekeluarga, tetapi untuk semua. Seandainya di bahagian undang-undang negara kita tidak bersih, maka sampai bila-bila macam tu lah kita. Sekian, terima kasih.